بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat semula kita sambung kuliah Ayyuhal Walad insya-Allah karangan Imam Al-Ghazali, nasihat ke-16 tak habis lagi, iaitu nasihatnya carilah guru yang mursyid. Jadi pada tengah hari ini kita sambung topik carilah guru yang mursyid. Ada pun adab-adab yang batin pula ialah. Jadi kita bincang dulu, ada adab-adab yang zahir dan ada juga adab-adab yang batin. Adab-adab yang zahir ialah jangan sama sekali bertengkar dengannya. Jangan bertengkar dengan guru kita, adab-adab zahir. Jangan pula berhujah melawannya pada apa jua masalah walaupun ia mengetahui salahnya pada zahir. Nampak salah tapi kena jagalah etika kita dengan guru kita. Guru kita ni ajar kita siang malam, tak kenal penat, tak kenal lelah. Yang kedua, jangan bersegera meletakkan kain sejadah di hadapannya kecuali pada waktu hendak menunaikan sembahyang, dan apabila ia telah selesai sembahyang maka hendaklah ia segera mengangkatnya. Itu adab-adab lah. Kalau macam bila kita letak sejadah awal, macam desak dia lah, biar dia yang tentukan sendiri lah, tuan-tuan. Yang ketiga, jangan ia memperbanyak sembahyang sunat di hadapannya. Itu maknanya macam nak challenge dia lah, nak cabar dia lah. Okay, kita boleh sembahyang sunat tapi di belakang dia, dengan sekali-kali kita menunjukkan kita ni, tuan-tuan, lebih pada dia. Mungkin kita lebih pada dia di sisi Tuhan, tapi kita jangan sekali-kali cuba untuk cabar dia, tuan-tuan. Keempat, hendaklah ia mengamalkan apa-apa disuruh oleh syekhnya dengan kadar kemampuannya. Boleh-boleh dia buatlah apa yang syekhnya suruh, tuan-tuan. Apa syekhnya suruh, biasanya syekh-syekh kita ni atau guru-guru kita ni dia suruh kita ni, tuan-tuan, dari segi ilmu lah. Jarang dia suruh buat rumah ke apa ke, atau baiki kereta ke, jarang, tuan-tuan. Syekh-syekh kita ni, syekh kita ni biasa dia suruh hafal ni, hafal tu. Kalau nak fiqh, dia suruh hafal matan Nabi Syuja' ke apa ke, dia suruh hafal semua tu, tuan-tuan. Itu kena patuh lah. Itu semua berkaitan dengan adab-adab kita dengan guru secara zahir. Manakala petang ini, tuan-tuan, tengah hari ini kita sambung lagi adab guru pada batin pula. Yang pertama, segala sesuatu ia dengar daripada syekhnya yang telah diterimanya pada zahir, maka jangan sekali-kali ia mengingkarinya pada batinnya. Maknanya bila dia dengar, cakap dalam hati, betul tidak syekh aku ni, entah-entah dia ni saja sebut dia belajar, tidak kot kita, tuan-tuan. Kita kata kita engkarkan percakapan dia tu dalam hati kita. Sekarang ni engkar pada percakapan syekh-syekh guru-guru kita ni. Sekarang ni trend sekarang ni orang letak dalam Facebook sekarang ni. Ni yang kita cerita ni dari segi batin. Mungkin dia bercakap sesuatu yang tak bagus tentang guru dia dalam hati dia. Kerana dia komplain mungkin dalam hati dia, syekh aku ni tak betul ni, agaknya dalam hati dia. Yang tu pun tak bagus, tuan-tuan. Jangan pada perbuatan dan jangan pula pada perkataannya. Kita rasa tak berapa elok ni tok guru ni buat macam ni, contohnya. Tuan-tuan, ni nampak Imam Ghazali ni agak tuan-tuan, kita nak kata kalimah apa ni, Imam Ghazali dengan guru ni, dia sangat patuh pada guru sampai kita nak katakan pada tok guru zahir tu memang tak boleh, batin pun tak boleh. Tuan-tuan, sebab batin ni kalau kita bercakap dalam hati kita ni, kita belajar dengan dia, kita kutuk dalam hati. Apa erti kita belajar dengan dia kalau kita kutuk dia dalam hati? Tuan-tuan, kita nak supaya yang dia bercakap tu kita boleh terima zahir dan batin. Luar pun kita boleh terima, dalam pun kita boleh terima. Kerana syarat ilmu itu, tuan-tuan,
Kita kena sabar dalam menghadapi ilmu, dalam mengaji. Kena sabar dulu. Yang dia sebut ni, benda kita tak tahu. Jadi bila benda kita tak tahu, tuan-tuan, kita jangan duk sibuk-sibuk buat taklid dalam hati kita. Dengar habis dulu Tok Guru nak cakap apa. Tuan-tuan, ni baru pengajian, baru masuk 5 minit, dah mula dah, tuan-tuan. Dah mula dah. Dalam hati ni tak berapa percayalah, inilah, tuan-tuan. Banyak. Supaya ia terselamat daripada tanda orang yang munafik. Dan seandainya ia tidak dapat berbuat demikian, maka sebaiknya ia tinggalkan sahaja gurunya itu sehingga sampai suatu masa yang ia dapat menyamakan batin dengan zahirnya. Jadi kalau dalam lain, luar lain, dibimbangilah itu penyakit munafik, penyakit nifak ada dalam hati dia. Buat luar lain, dalam lain. Ada juga kadang-kadang, tuan-tuan, dia belasah Tok Guru ni, dia belasah guru dia ni, di dalam majlis-majlis dan sebagainya. Tapi bila Tok Guru tu ada, dia layan, bukan main baik Tok Guru ni. Padahal semalam dia belasah, dia hina, dia kutuk, dia cerca, dia maki, tuan-tuan. Tapi bila datang Tok Guru depan dia, layan baik pula. Tolong ambil nasi lah, letak dalam pinggan Tok Guru lah. Nampak sifat munafik. Jadi kalau ada begitu, dia kena jauhkan diri dia daripada guru tu dulu. Jauhkan diri dia daripada guru tu. Dan pada satu hari nanti, dia akan bunyi kalimah dia macam ni. Oh, patutlah Tok Guru tu sebut macam ni. Rupanya sebab ni. Menunjukkan bahawa kadang-kadang akal kita tak capai apa yang disebut oleh guru. Tak bermakna kita tu betul. Tok Guru tu salah. Bila kita tak dapat capai apa yang disebut oleh Tok Guru. Sebab Tok Guru dia ngaji lebih pada kita. Dia ilmu lebih pada kita. Apa yang dia nampak, kita tak nampak. Tuan-tuan, jadi bila dia lebih ilmu pada kita, kita nak menentang dia tu, kita nak komen dia tu, tuan-tuan, tentulah susah. Sebab kita sendiri di level yang mana, di level yang rendah pada Tok Guru tu dari segi ilmu. Jadi kita nak komen dia, kita nak belasah dia dalam hati. Luar pun tak boleh, hati pun tak boleh nak belasah macam mana. Sebab kita sendiri ilmu kita pun tak berapa banyak. Tok Guru kita ajar kita, tuan-tuan. Tok Guru dia yang ajar kita gini, ajar ni kaedah fiqh ke, usul fiqh ke, apa dia ajar pada kita, tuan-tuan. Tiba-tiba kita ni dah baru tahun jagung, baru baca sedikit saja pengetahuan kita tentang apa yang ada pada Tok Guru tu, tuan-tuan. Kita dah mula nak lawan, nak menentang. Sedangkan ilmu tu tak habis lagi belajar. Biar habis dulu. Kalau kita tak boleh nak terima Tok Guru tu, tinggalkan Tok Guru tu. Jangan kata apa-apa pada dia. Tuan-tuan, jangan hina dia, jangan kutuk dia. Sebab dia anak murid dia ramai, tuan-tuan. Bila anak murid dia ramai, tuan-tuan hina dia depan anak murid dia, timbulkan permusuhan. Kau kata kat Tok Guru aku je. Kita kena jaga etika kita tu, tuan-tuan. Kita tak suka pada Tok Guru ni, kita jangan hina dia. Sebab dia punya follower dia saja 5-16 ribu. Kita baru seorang, kita baru 2-3 orang, kita baru 3-4 orang, tuan-tuan. Dia mengajar dah 30 tahun. Dia mengajar dah 40 tahun. Kita mengajar tidak buku, tak pernah tulis. Kita komen dia, kita hina dia, kita kutuk dia di depan anak murid dia ramai, tuan-tuan. Kan timbul permusuhan, kebencian orang pada kita. Menyebabkan orang, kalau anak muridnya tu, tuan-tuan, jenis cool je tak apa. Kalau jenis panah barat, jaga budak nak aku, jumpa aku tumbuk je senang. Jumpa kat traffic light, tumbuk sungguh. Siapa salah? Tuan-tuan, siapa salah? Bila orang tumbuk kita, oh, tumbuk aku, dia tak apa, hari ni hari kau. Tuan-tuan, mula timbul permusuhan, balas membalas. Sebenarnya kita yang buat masalah. Kita tak fikir, kita cakap apa-apa pada orang ni orang mulia. Bila orang mulia, kita kena jaga. Mungkin dia salah sungguh, tapi cara kita tu, approach kita tu macam mana? Nak tegur orang, kena jaga. Dan saya baca satu kisah Imam Bukhari. Tuan-tuan, Imam Bukhari, kita kenal dia ulama besar. Ulama besar. Jadi kalau tidak kerananya, mungkin ilmu hadis kita tak jumpa, tuan-tuan. Dari segi kaedah ilmu hadis lah. Itu kelebihan Imam Al-Bukhari, tuan-tuan. Imam Bukhari. Jadi satu hari, tuan-tuan, Imam Bukhari ni telah hadir dalam satu majlis guru dia. Tiba-tiba, tuan-tuan, guru Imam Ghazali ni, Imam Bukhari ni sebut tentang
tentang hadis, lalu disebut tentang perawi hadis. Tuan-tuan, perawi hadis itu disebut oleh guru Imam Bukhari ini dengan Abu Zubair. Lalu Imam Bukhari tegur di dalam majlis itu bukan Abu Zubair, tapi katanya Az-Zubair. Teguran Imam Bukhari kepada gurunya, tuan-tuan, di dalam majlis umum. Jadi gurunya kata pada dia, macam mana kamu, kemudian dia, tuan-tuan, guru dia tu mengherdik Imam Bukhari kerana menegur dia di khalayak ramai. Tetapi walaupun begitu, gurunya masuk cek balik apa yang disebut oleh Imam Bukhari, ternyata memang benar Imam Bukhari, tuan-tuan. Tetapi bagi kita, bagi saya lah, tuan-tuan, berdasarkan apa kita sebut ni, tuan-tuan, kita sebenarnya tak boleh tegur tok guru yang kita belajar dengannya ni, tuan, di khalayak ramai tak boleh. Rasa saya tak boleh, dan saya rasa macam tuan-tuan boleh setuju dengan saya lah. Sebab kalau kita tegur tengah khalayak ramai, tuan-tuan, betul benda tu silap, tapi dia ada maruah diri dia. Dia ada, tuan-tuan, kemuliaan diri dia sebagai guru. Dia ada. Apa salahnya kalau kita buat cara yang senang, cara yang simple, dan orang tak tahu. Tulis sikit nota. Nota tulis sikit, tuan-tuan, hantar pada tok guru tanpa tok guru tahu bahawa kita yang tulis nota tu. Passing pada orang, passing sampai ke tok guru depan. Macam soalan kita beri, tuan-tuan, soalan kita beri, banyak orang beri soalan, dia tak nak tahu, dia tak nak beritahu, dia tanya. Jadi tulis, dia hantar ke depan, kita tak tahu siapa. Tulis hamba Allah bawah. Itu lebih sopan bagi saya lah. Tuan-tuan setuju ke tak setuju, saya rasa tuan-tuan boleh setuju. Tuan-tuan, jadi kita tegur guru kita dengan cara yang paling baik, paling sopan. Tuan-tuan, tulis sikit, ataupun mungkin kalau berdepan ni, tuan-tuan, bagi saya pun tak bagus. Kita pilih masa, kita empat mata pun tak bagus bagi saya dah. Sebab apa? Sebab bila kita sekali kita tegur dia, macam kita mencabar dia. Walaupun benar dia salah, tulis paling baik. Tulis paling, orang lain tak tahu, dia saja tahu. Jadi esoknya dia akan betulkan balik maklumat silap yang telah diberikan pada hari itu. Bila kita tegur dengan surat, esok dia akan betulkan balik maklumat itu tanpa seorang pun tahu bahawa dia ni telah ditegur oleh orang ni. Bagi saya, maknanya di sini, tuan-tuan, bukanlah saya ni nak lawan Imam Bukhari, tidaklah, tuan-tuan. Tetapi cara teguran itu yang kita sebut berdasarkan apa yang disebut di Imam Ghazali, adab kita dengan guru. Begitu sekali saya baca apa yang disebut oleh mufti wilayah persekutuan. Tentu ada tuan-tuan baca. Bila mufti telah mengeluh dalam Facebook dia, dia kata, saya rasa sedih kerana sekarang ini orang hina ulama, orang kutuk ulama. Etikanya sangat sekarang ni tidak dijaga. Sampai orang biasa boleh hina ulama, kutuk ulama. Sekarang ni dah jadi merebak sindrom kutuk ulama. Tuan-tuan, bukan tak boleh tegur, tapi ada cara dia. Bukan jenis kedai kopi ni tegur macam tu, tuan-tuan. Dia ada kemuliaan dia, dia ada maqam dia, tuan-tuan. Jadi kata mufti wilayah, kata dia, berhati-hati dengan menakalkan kalimah ulama. Berhati-hati kerana ada seorang ulama kata bahawa daging ulama itu beracun. Berhati-hati, daging ulama itu beracun. Dia umpama kalau kita makan dagingnya, kita mati. Umpama begitu kata ulama, seorang ulama. Sebab Dr. Zul ni dia nakalkan perkataan ulama lain bahawa jaga-jaga daging ulama itu beracun. Dia bahaya. Maksudnya kalau kita sentuh apa-apa tentang ulama, kita bahaya, tuan-tuan. Dan bila kita sentuh tentang ulama, kita menyentuh tentang agama. Itu lagi berat. Level dia lagi tinggi. Bila kita sentuh tentang ulama, kita sedang menyentuh bukan individu dia saja, tapi kita menyentuh agama itu sendiri. Tuan-tuan, kerana agama itu sinonim dia dengan ulama. Tuan-tuan, ilmu itu adalah agama. Dan rukun paling penting dalam ilmu, penyebaran dia, penyuburan dia, ialah ulama. Sebab itu kita kena jaga, tuan-tuan, seorang Kristian, tuan-tuan, dalam proses berlaku peristiwa yang hebat di
di Mesir rasanya, seorang ulama besar nama dia Izzuddin bin Abdul Salam. Lama dah tak cerita ni, tak pernah ingat tuan-tuan. Jadi dua beradik yang memerintah negara ni, tuan-tuan, dia boleh bertengkar dengan sebab berebut tahta pemerintahan. Maka salah seorang daripadanya telah meminta pertolongan daripada orang salib, tentera salib, untuk menyerang adik-adik dia ataupun abang dia yang memerintah. Tuan-tuan, jadi Syekh Izzuddin bin Abdul Salam telah buat satu fatwa haram minta tolong dengan orang kafir menyerang sama Islam. Tuan-tuan, jadi bila dia buat macam tu, pemerintah yang minta tolong ini, nama dia As-Saleh nama dia, tuan-tuan. As-Saleh nama dia. Dia tangkap Izzuddin bin Abdul Salam dan letak dia dalam kemah tahanan, tuan-tuan, dengan gari, dengan apalah, ikat dengan apa. Dan tu As-Saleh ni, tuan-tuan, dijemput ketua tentera salib datang ke kemah dia. Kemah yang tempat dikurung Izzuddin itu berada di sebelah. Lalu kata As-Saleh kepada ketua tentera salib ni, dia kata, kau tahu sebelah ni siapa ada? Sebelah ni ulama kami yang hebat, tapi dia telah buat fatwa, aku kurung dia, aku gari dia, aku seksa dia. Kata ketua salib ni, dia kata, kami, kalau itu padri kami basuh kaki dia, kami minum air dia. Tuan-tuan, orang Kristian boleh cakap macam tu. InsyaAllah, tuan-tuan, kalau dia padri kami basuh kaki dia, kami minum air dia. Punya hormat dia pada padri dia. Tapi As-Saleh, tuan-tuan, bukan sekadar dia bekerjasama dengan musuh Islam, ulama yang menghukum pun dia seksa habis. Tuan-tuan, selepas itu As-Saleh telah jatuh dan ditawan dia ni, tuan-tuan, oleh adik dia tu ataupun abang dia, tuan-tuan. Abang dia memerintah semula. Itu di mana Izzuddin dibawa ke Mesir. Izzuddin bin Abdul Salam dibawa ke Mesir, tuan-tuan. Dan dia telah menjadi khatib dan juga ketua ulama, ketua qadhi di Mesir. Tapi akhirnya yang menawan ni, tuan-tuan, tak ingat nama, Ayub rasanya. Yang menawan ni pula buat masalah dengan Izzuddin pula. Masalah apa? Masalah dia telah melantik naib khalifah itu hamba sahaya. Sedangkan hamba tak boleh lantik jawatan sebesar itu. Jadi Izzuddin beri fatwa lagi, tak boleh, haram sama sekali, sehinggalah hamba ini dilelong dalam lelongan umum. Orang beli dia dan bahkan baru dia pegang jawatan naib sultan. Tuan-tuan, jadi marahlah raja marah, tuan-tuan. Izzuddin ambil keldai dia, bawa anak beranak dia keluar daripada Mesir menuju ke Baitul Maqdis. Orang dengar macam tu, tuan-tuan, orang Mesir tu satu kawasan, satu bandar, habis keluar ikut Izzuddin bin Abdul Salam, tuan-tuan. Habis keluar ikut Izzuddin. Kata ulama lain beri nasihat pada khalifah, nanti kau nak jadi raja tak ada orang tu. Jadi raja tapi orang tak ada, rakyat tak ada, sebab rakyat habis lari ikut Izzuddin. Baik kau pujuk Izzuddin. Akhirnya sultan pergi pujuk Izzuddin, tuan-tuan. Izzuddin bin Abdul Salam, masya-Allah, ketegasan dia, tuan-tuan, dalam dalam menentukan sesuatu fatwa. Dan sikap masyarakat atau sikap ketua, kalau dia mempelekehkan ulama, tuan-tuan, dia pasti jatuh. Dia pasti jatuh, tuan-tuan. Jangan lupa, tuan-tuan, nasihat Imam Ghazali yang mungkin sahabat-sahabat baru sampai, tuan-tuan, kita bincang tentang apa sifat batin seseorang murid kepada gurunya. Seterusnya, tuan-tuan, yang kedua, hendaklah ia menjauhi daripada bersahabat dengan orang yang jahat, supaya ia dapat mengosongkan lembaran hatinya daripada segala perhubungan dan pengaruh syaitan jin dan juga syaitan manusia. Maka dengan itu akan suci hatinya daripada kekotoran syaitan, dan walau bagaimanapun ia mestilah memilih kefakiran daripada kekayaan. Dan ini martabatnya agak tinggilah, tuan-tuan. Yang kedua, kita dari segi batin kita ni, tuan-tuan, kita jangan sekali-kali bersahabat dengan orang-orang yang jahat. Orang jahat, dia maksud bersahabat dengan orang jahat ni samalah kita baca artikel yang jahat. Sekarang ni orang baca satu artikel boleh mempengaruhi pemikiran dia. Ramai orang sekarang menentang ulama kerana apa? Baca artikel-artikel dalam Facebook,
Baca artikel-artikel bohong, tuan-tuan, artikel palsu, berita palsu. Tuan-tuan, orang viralkan semua dalam tu, tuan-tuan. Dan semuanya itu perlu dianalisa benar ataupun tidak. Jangan pakai ambil je macam tu. Tuan-tuan, sekarang ni orang sedang menjatuhkan para ulama. Dan ada pihak yang telah menjatuhkan para ulama tanpa disedari. Kita sendiri sokong orang itu yang cuba untuk menjatuhkan ulama. Kita jadi sokong sebab apa? Baca, logik juga. Tapi benar ke tak benar kita tak tahu. Tuan-tuan, orang masukkan dalam Malaysia Insider lah, baca, percaya habis 100%. Tuan-tuan, tak adalah Malaysia Insider ni satu tempat yang banyak fitnah dalam tu. Tuan-tuan baca-baca, analisakan elok-elok. Postmortem buat, tuan-tuan. Korek apa yang ada dalam tu, tuan-tuan. Kita dari segi adab kita terima hadis. Dalam etika seseorang yang belajar ilmu, cara kita belajar ilmu, tuan-tuan, ilmu hadis terutamanya, macam mana kita titiskan dia punya perawi dia. Macam mana, tuan-tuan, nak cerita supaya kita dalam seperti website seperti ini, tuan-tuan jaga. Cerita ni mungkin boleh beri sesuatu pada tuan-tuan. Menunjukkan pada kita cerita ni, tuan-tuan, apabila seorang imam Muslim atau Bukhari, saya tak ingat mana satu, dia telah menitis atau mencari setiap orang ni, tuan-tuan, dicari hadis Nabi. Hadis Nabi ni hanya dua baris saja. Saya tak ingatlah hadisnya, 2 baris saja hadis. Cari orang ni belayar ke sini, 2 bulan dia berjalan, 3 bulan dia berjalan, sampai 1 tahun lebih. Dia jumpa perawi A, perawi B, perawi C, perawi D, tuan-tuan. Sehinggalah akhir sekali dia terima perawi ini, syarat jumpa yang ini terus boleh ambil hadis ni. Tiba-tiba perawi ni dia jumpa di kandang kuda, dia ambil kocek baju dia atau kocek jubah dia, dia beri kat kuda dia, seolah-olah dia beri makan. Dia tipu kuda dia. Maka Imam Bukhari atau Muslim tolak hadis ini kerana dia tipu kuda dia. Kalau kuda dia boleh tipu, orang dia boleh tipu. Macam mana cerita dengan website tu pula? Mana website ini, website itu. Ada setengah daripada kita ni, tuan-tuan, tapi bukan orang sini, orang tempat lain lah, tuan-tuan. Baca terus percaya, baca terus percaya. Datuk, sharekan. Orang lain baca, orang lain percaya juga. Kita jadi pengadu domba ni. La yadkhulul jannah qattatun, tuan-tuan ingat, tuan-tuan. Tidak akan masuk syurga qattatun, orang yang mengadu domba. Tak akan masuk syurga orang macam ni, tuan-tuan. Viralkan tentang ulama, tuan-tuan, tak betul, palsu berita tu. Kita viralkan semua. Orang baca yang kita, dia ambil, dia sharekan lagi, bertimpa-timpa dosanya. Tuan-tuan, kalau ikut etika Imam Ghazali ni, orang tu sejahat-jahat murid, tuan-tuan. Kalau ikut Imam Ghazali ni, tuan-tuan, seburuk-buruk pelajar ni, tuan-tuan. Kenapa? Kerana bawa berita buruk tentang guru dia. Tuan-tuan, kita patut rasa malu, tuan-tuan. Belajar alif bata dengan dia, belajar Quran dengan dia, boleh baca Fatihah dengan dia. Dia beri pemikiran-pemikiran Islam pada kita. Usrah dengan dia puluh tahun, tuan-tuan. Tiba-tiba masa kita umur 60, kita belasah dia dalam FB, Instagram dan sebagainya. Kita pandai dengan agama sebab dia. Bukan tak boleh tegur, tuan-tuan, boleh tegur. Tapi jaga etika tegur itu macam mana. Jaga, tuan-tuan. Macam kita tegur bos kita, bukan tak boleh tegur bos kita. Tapi jangan, tuan-tuan, tegur di khalayak ramai yang menyebabkan dia rasa malu. Aku ada pangkat. Gitu juga dengan ulama. Tuan-tuan, ulama dia ada maruah dia. Bukan tak boleh tegur, silakan, tak ada masalah. Cara tegur tu. Siapa kata, ni ustaz seorang lagi ni, ni jenis maksum, tak boleh tegur. Bukan tak boleh tegur. Tuan-tuan boleh tegur saya, tapi tuan-tuan setuju tak kalau orang tegur saya tengah khalayak ramai? Sampai merah muka saya. Itu tak elok, tuan-tuan. Tegur macam tu. Boleh tegur, tuan-tuan. Masa minum air, ustaz, boleh tak beri ruang sikit, tak tegur? Boleh tak apa. Seorang dua je dengar, tuan-tuan. Kalau benda tu perlu diperbetulkan, esok kita perbetulkan. Bulan depan kita perbetulkan, tuan-tuan. Bukan tak boleh tegur. Tapi etika kita. Sekarang ni masalahnya, dia jadi budaya tak hormat pada ulama. Budaya tu, tuan-tuan. Budaya tu yang masalah. Tulis macam ni, tulis macam tu, tuan-tuan. Kadang-kadang gambar tu dia bawa oleh kerana nak buat fitnah pada orang.
Ambil gambar 2 orang, tutup yang 3 orang, 4 orang. Ambil gambar letak dalam Facebook. Inilah dia perangainya. Akhirnya orang besok keluarkan balik gambar besar. Ada 5 orang rupanya. Siapa yang buat macam ni tuan-tuan, tanggung dosa dia. Tuan-tuan, sebab dia buat tu tuan-tuan, orang yang ni, yang sikit-sikit ada masalah ni, makin banyak masalah. Inilah dia ulama ni. Inilah kejinya ulama ni. Hinanya ulama. Dia kutuk ulama, tuan-tuan. Masya Allah, lupa dah sebut al-ulama warasatul anbiya. Lupa dah. Tuan-tuan, innama yakhshallah min ibadil ulama. Dah lupa dah ayat Quran tu, lupa habis semua dah tuan-tuan. Sesungguhnya orang paling takutkan Allah itu ialah para ulama. Kita dah kita dah lupa dah hadis-hadis ayat-ayat Quran itu tuan-tuan. Tuan-tuan ni, innallah tuan-tuan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, ikan-ikan di laut, binatang-binatang melata di daratan, mendoakan kesejahteraan pada guru yang mengajar kebaikan. Kita hina dia tuan-tuan, hadis Nabi tu. Tuan-tuan, sampai majlis ilmu, malaikat letak sayap dia tuan-tuan. Kerana ada majlis ilmu di situ. Bila ada majlis ilmu di situ, siapa ada? Guru lah ada, sebab tu terjadinya majlis ilmu. Tuan-tuan, tapi biadab orang sekarang dengan ulama. Kalau tuan-tuan ada salah seorang daripada ini, tuan-tuan bertobatlah banyak-banyak. Bertobatlah banyak-banyak. Kerana ikon penting kita, tuan-tuan, agama kita duduk pada ulama. Dia mengajar, tuan-tuan, siang malam. Kerana dia tu, tuan-tuan, Islam boleh terus kekal atas muka bumi. Harapkan kita ni, tuan-tuan, kita akan merosakkan saja, tuan-tuan. Kita sedang merosakkan institusi para ulama, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan di kalangan orang yang berperangai begini, tuan-tuan sedang berhadapan dengan satu masalah besar akan datang. Bayangkan 10 tahun akan datang, kalau sikap menghina ulama diteruskan, 10 tahun akan datang, apa jadi, tuan-tuan? Apa jadi dengan institusi ulama? Cuba gambarkan pada kita. Siapa lagi nak ajar anak-anak tuan-tuan? Cucu tuan-tuan, siapa nak ajar, tuan-tuan? Kalau dari peringkat kita menolak ulama, anak kita akan turut menolak ulama, cucu kita pun akan menolak ulama. Apa jadi dengan Islam kita akan datang? Bayangkan benda 10 tahun, 20 tahun akan datang, apa yang akan berlaku. Disebabkan oleh ni, bapak dia ni buat benda tak baik pada ulama, tuan-tuan. Bayangkan macam mana. Tuan-tuan, hinanya kita bila menghina ulama. Tuan-tuan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kita tak nafi ada ulama jahat, ulama usuk, seorang dua, tolaklah dia, tuan-tuan. Ini yang ikhlas dengan ilmu ni, ikhlas dengan Allah ni, tuan-tuan. Tolak juga ke? Insya-Allah, tuan-tuan. Ingat, tuan-tuan, jangan berkawan dengan orang jahat, terutama orang yang menghina ulama. Sebab tuan-tuan akan cenderung dengan perangai dia, tuan-tuan akan ikut dia. Termasuk, tuan-tuan, jangan baca benda-benda yang tak patut-patut dia, tuan-tuan. Baca, analisa sendiri, tuan-tuan. Analisa sendiri, baca. Boleh ke tidaklah benda dia berlaku pada seorang alim? Logik ke tidak berlaku? Kalau pada aku sendiri aku buat ke tidak? Ni orang alim, dia alim pada aku, banyak ilmu. Lagi dia tak buat. Kalau aku tak buat, lagi dia tak buat. Tuan-tuan, ingat cerita Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub. Kalau tuan-tuan masih ingat cerita dia, macam mana Ummu Ayyub satu hari balik, Abu Ayyub balik rumah. Abu Ayyub tanya Ummu Ayyub, "Ya Aba Ayyub, engkau ada dengar cerita pasal Aisyah?" Ada. Orang fitnah Aisyah, kata dia berzina. Lalu kata Ummu Ayyub, isterinya, "Wahai Abu Ayyub, kalau orang fitnah aku berzina, engkau percaya tak?" Kata Abu Ayyub, "Aku duduk dengan kamu puluh tahun dah. Aku yakin dengan amanah kamu. Aku yakin dengan jujur kamu. Aku tak percaya kalau orang tuduh kamu berzina." Tuan-tuan, lalu Abu Ayyub tanya, "Dan kalau kamu, orang cerita aku ni berzina, kamu percaya tak?" Sama jawapan dia. "Engkau hidup dengan aku dah puluh tahun, takkan aku percaya? Aku tahu luar dalam kamu. Aku tak percaya kalau orang tuduh engkau tu berzina." Lalu Abu Ayyub tanya dia, "Kalau Aisyah dengan kamu, mana lebih baik?" Aisyah dengan aku, kata Ummu Ayyub, langit dengan bumi. Hebatnya dia, isteri Nabi, orang banyak ilmu. Kalau kamu percaya aku tak buat, Aisyah lagi tak buat. Itu sikap orang beriman. Itu sikap menyelesaikan masalah. Tuan-tuan, sikap ini, sikap boleh menyambung terus kebaikan sampai ke masa bila-bila. Kalau tidak, tuan-tuan, hancur masyarakat kita ni, tuan-tuan. Takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan.
kita mempunyai satu institusi paling penting dalam Islam, iaitu para ulama. Institusi ini kalau tuan-tuan rosakkan, masa depan anak-anak kita dengan Islam turut akan rosak. Ingatlah baik-baik tuan-tuan, apa yang kita buat ni. Islam tuan-tuan dengan ilmu itu pendidikan. Ingat tuan-tuan, benda yang kita buat sejarah tulisan Jawi. Tuan-tuan tak boleh balik dah pada tulisan Jawi hingga sekarang. Di kalangan tuan-tuan ada tak reti baca Jawi. Kesan apa tu tuan-tuan? Kesan 30 tahun dulu. Tak ada orang boleh balik dah semula tuan-tuan kepada sistem Jawi, tak ada dah. Walaupun soalan sekarang dibaiki dengan berbagai-bagai cara tuan-tuan. Buat soalan satu rumi, satu Jawi, orang tak tengok pun Jawi. Kita takkan dapat balik dah pada sistem Jawi. 30 tahun tuan-tuan. Bayang kalau tempat Jawi itu, apa yang berlaku pada ulama sekarang, orang hina, orang kutuk, orang keji dia tuan-tuan. 30 tahun lagi apa akan berlaku? Cuba bayangkan. Institusi ini kalau tidak dipercayai lagi, tidak diyakini lagi tuan-tuan, apa jadi dengan Islam tuan-tuan akan datang? Apa jadi Islam anak-anak kita akan datang? Tuan-tuan, kita sebut dulu tentang apa? Tentang Islam hadari. Tuan-tuan, bincang dengan cikgu yang buat bahagian ni di sekolah-sekolah. Saya tanya cikgu ni. Cikgu boleh bincang sikit. Tuan-tuan, dia pensyarah universiti tuan-tuan, sebab dia duduk bahagian Islam hadari. Berapa Islam hadari ni ada? 10 kali. Jadi cikgu akan bawa setiap tahun dengan benda ni lah ya. Benda ni lah kita akan bawa pada anak murid kita. Dia akan melalui tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 sampai ke universiti. 10 kali ni. Saya tanya doktor, perasan tak akan timbul satu masalah besar? Masalah apa? Tazghirul Islam, mengecilkan Islam. Jadi kalau doktor teruskan dalam masa 20 tahun, anak buah kita, anak murid kita, generasi kita kenal Islam 10 kali. Tak lebih. Dia pun keruk dahi. Saya tanya doktor tu, doktor penggubal sukatan, ya? Sukatan pendidikan. Bila doktor gubal satu sukatan, kesan dia berapa tahun akan datang? 20 atau 25 tahun akan datang, kita akan lahirkan anak-anak yang dulu ikut silibus kita tu tuan-tuan, dia jadi dewasa, dia akan dibentuk dengan silibus ini. Maka silibus itu membentuk dia 20 tahun akan datang, kita tengok kesan dia. Tengok kesan yang berlaku tuan-tuan. Jawi kesan yang paling ketara kita tengok tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, Islam hadari rosak habis dengan perginya PM itu, pergilah sistem tu. Nasib baik tuan-tuan, kalau tidak akan datang Islam tuan-tuan tinggal 10 kali je. 10 kali je Islam. Padahal Islam beribu dalam tu tuan-tuan. Orang lihat dia seperti apa? Seperti lori trailer yang masuk kampung. Tuan-tuan, jalan kampung kecil, dia trailer masuk tuan-tuan. Islam seumpama itu. Berhati-hati driver dia bawa tuan-tuan. Trailer tu supaya tak jatuh, supaya tak kena. Orang bawa Islam ni berhati-hati tuan-tuan. Apa jadi dengan apa yang berlaku sekarang ni? Kalau orang hina ulama, kekal dengan cara itu. Dan tuan-tuan sebahagian daripada orang yang membantu kepada benda tu tuan-tuan, apa jadi dalam 10-20 tahun akan datang? Apa orang pandang pada ulama itu tuan-tuan? Masya Allah tuan-tuan. Semua itu akan menjejahkan institusi ulama. Dan bila institusi ulama itu disentuh tuan-tuan, maka Islam tu masa depan ni kelak. Kita tahu Islam ni tuan-tuan takkan terhapus. Kita tahu. Tapi perik benda ni tuan-tuan. Kita nak basuh balik, nak polish balik, nak berselesaikan balik tuan-tuan. Oh susah tuan-tuan. Cukup susah tuan-tuan nak hadapi balik ni. Orang ni tuan-tuan. Orang yang dulu baik dengan kita, tiba-tiba tengah bercakap, dia hina ulama'. Kita tengok dia, Allah, hina ulama'. Keji ulama' tuan-tuan. Pelekeh ulama'. Nama tak panggil Tok Guru dah. Panggil nama direct tuan-tuan. Sampai gitu sekali tuan-tuan. Apa kena-mengena kita marah kat dia, tiba-tiba tukar nama dia, daripada ada Tok Guru, sebut nama saja. Tuan-tuan, kita jadi melampau sikap kita. Sikap kita jadi melampau. Bila sikap kita melampau tuan-tuan, kita akan didik anak kita. Saya kenal sahabat saya seorang tuan-tuan. Anak dia saya ajar. Pada satu hari anak dia datang, hina ulama tuan-tuan. Ya Allah, ni kenapa?
Jadi bapa awak hina ulama, awak pun hina ulama juga ke? Saya tanya anak dia. Saya ajar anak dia daripada form 1, form 2, form 3, sampai form 5. Jadi bapa awak hina ulama, awak pun mesti hina ulama ke? Saya tanya dia. Jadi bapa borek anak rintik ke? Awak tak ada pemikiran ke? Tak ada basic ke? Tak ada asas ke? Bila bapa awak benda salah, awak ikut dia ke? Saya tanya dia tak sampai gitu sekali, tuan-tuan. Anak dia train hina ulama. Bahkan isteri dia sendiri, tuan-tuan, anak usul saya hina ulama. Saya kata dah terpengaruh habis dah, tuan-tuan. Bukan sekadar dia hina ulama, isteri dia train hina ulama, anak dia 3 orang tu pun dihina ulama. Tuan-tuan gambarkan apa akan jadi akan datang. Tuan-tuan gambarkan. Siapa di kalangan tuan-tuan yang kata bahawa institusi ulama tak penting? Siapa di kalangan tuan-tuan ada kata begitu? Saya rasa tak ada. Semua orang mengaku bahawa ulama itu institusi yang paling penting dalam Islam. Tapi bila dia rosak, tuan-tuan turut akan rosak. Jaga, tuan-tuan. Sebab tu kata Dr. Zul tadi, kata Ibnu Asakir bahawa siapa yang termakan daging ulama, ingat daging ulama itu beracun. Kamu pasti mati bila makan daging ulama, tuan-tuan. Itu teguran untuk kita, tuan-tuan. Supaya kita tidak bersikap melampau dengan ulama. Tuan-tuan, Nabi kita puji ulama. Man asa amiri faqad asani. Sesiapa yang menderhakai ulama termasuk amir, maka dia menderhakai aku. Kata Nabi SAW. Ingat, tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran banyak tempat di mana ulama ini, tuan-tuan, dalam ayat selalu kita baca, selalu tuan-tuan dengar ustaz-ustaz kita baca. Tuan-tuan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuan-tuan, tempat ulama tu besar. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Ada darjat para ahli ulama ni, tuan-tuan. Orang yang berilmu ada darjat dia sendiri. Tuan-tuan, jangan kita lupa ayat-ayat yang selalu kita dengar dia baca. Macam ayat yang saya baca tadi, tuan-tuan, di dalam ayat innama yakhshallahu min ibadil ulama. Banyak kali ayat itu kita dengar orang baca, tuan-tuan. Banyak lagi dalam hadis-hadis ilmu, tuan-tuan, yang disebut oleh para ulama kita, ditulis para ulama kita tentang kelebihan ulama itu dalam institusi masyarakat, dalam institusi Islam ni, tuan-tuan. Jagalah, tuan-tuan, jangan sampai kita menjadi ejen kepada menghancurkan institusi yang paling mulia ini, ilmu ulama, tuan-tuan. Seterusnya saya ada lebih kurang 10 minit lagi. Nasihat ke-17, iaitu pati ilmu tasawuf. Wahai anakku yang tercinta, kata Imam Ghazali, ketahuilah bahawasanya ilmu tasawuf itu mempunyai 2 unsur. Yang pertama, istiqamah, yakni tetap pendirian. Yang kedua, baik kelakuan dengan makhluk. 2 perkara, iaitu pati ilmu tasawuf. Tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan, ada seorang ustaz ni, mungkin dah ramai orang tak panggil dia dah. Dia kata pada ilmu tasawuf ni, tuan-tuan, seperti air longkang. Ada ceramah-ceramah dia ada dalam YouTube pun ada lagi. Dia punya benci dengan ilmu tasawuf tu, tuan-tuan, sampai terkeluar mulut dia tu, ilmu tasawuf ni seperti air longkang. Tuan-tuan, kita tahu dalam zaman Nabi tak ada istilah tasawuf, tapi erti tasawuf tu ada. Tasawuf kan dia berkaitan dengan jiwa, tuan-tuan. Sampai gitu sekali ustaz ni, tuan-tuan, ni tidak meraihkan pandangan orang langsung. Padahal ulama-ulama yang terlibat dengan tasawuf ni ramai, tuan-tuan, ramai. Seperti Imam Ghazali lah, tuan kitab yang kita baca ni. Dia kata Imam Ghazali, pertama, iaitu ketahuilah bahawasanya ilmu tasawuf itu mempunyai 2 unsur. Yang pertama, istiqamah, tetap pendirian. Yang kedua, baik kelakuan dengan makhluk. Itu dia tuan-tuan, unsur ilmu tasawuf, iaitu pati ilmu tasawuf. Maka sesiapa yang tetap pendiriannya dan baik akhlaknya dengan manusia serta ia bergaul dengan lemah lembut, maka orang itu ialah seorang sufi. Itulah sebenarnya tasawuf. Apa dia, tuan-tuan? Saya ulang. Maka sesiapa yang tetap pendiriannya, tuan-tuan,
Dia tak mudah lari ke kanan, lari ke kiri. Dia faham dia pegang apa, dia faham dia perjuangkan apa. Dia tak mudah ditarik ke kanan, tak mudah ditarik ke kiri. La syarqiyya wala gharbiyya, tidak timur, tidak barat, tidak utara, tidak selatan. Kekal tuan-tuan. Tuan-tuan seperti pokok zaitun, tak nampak ke kanan, tak nampak ke kiri. Ada satu ayat sebut, tak nampak kanan, tak nampak kiri. Dia pegang prinsip perjuangan dia dengan faham, bukan pegang dengan ikut orang. Dia pegang betul-betul prinsip perjuangan, dia bersama perjuangan sebab dia faham. Yang lari-lari daripada perjuangan ni tak faham, ikut orang. Faham betul-betul pendirian ada, tuan-tuan. Pegang pendirian itu betul-betul. Pemikiran kita selipkan, pemikiran kita pegang pemikiran itu betul-betul. Sebab tu kadang-kadang susah, tuan-tuan. Wahdatul fikri, wahdatul amal. Wahdatul fikri, kesatuan pemikiran. Wahdatul amal, kesatuan dari segi kerja. Mana lebih susah? Gotong royong belakang hari ni sebab esok Ramadan. Orang tak suka pun datang. Wahdatul amal senang. Tak boleh nanti aku tak suka pun tak boleh. Nanti nak datang masjid nak suruh orang tahlil susah. Dari segi wahdatul amal, ajak belakang gotong royong, datang belakang. Tapi dari segi konsep dia pegang, aku tak setuju gotong royong. Pemikiran susah nak sama. Pemikiran susah nak sama. Bukan orang boleh sama dengan pemikiran kita, tuan-tuan. Pemikiran kita bina daripada, tuan-tuan, daripada usrah, daripada tamrin dan sebagainya, tuan-tuan. Pegang, faham. Tuan-tuan, pegang betul-betul. Orang macam ni, tuan-tuan, ribut taufan pun dia takkan lagi. Sebab itu Nabi kita kata dalam satu hadis Nabi, tuan-tuan, bahawa akan datang satu zaman, kamu tak jumpa lagi jemaah Islam. Kamu takkan jumpa lagi pemimpin-pemimpin yang berada di dalam jemaah Islam. Kata Nabi, fa'tazil tilkal firaq, yang ada kumpulan-kumpulan yang banyak itu, jangan sekali-kali kamu masuk. Kalau jemaah Islam tak ada, pemimpin Islam pun tak ada, kamu tak jumpa dia, cari dia. Fa'tazil tilkal firaq, kamu kena lupakan segala kumpulan yang ada. Kamu jangan masuk kumpulan yang ada. Tuan-tuan, fa'tazil tilkal firaq, elakkan diri kamu daripada masuk kumpulan-kumpulan yang ada itu. Sehingga kata Rasulullah, kamu terpaksa makan kulit-kulit kayu, ulat-ulat kayu, sehingga hatta yudrikakal maut, sehingga kamu mati. Pegang prinsip perjuangan kamu tu, walaupun kamu tinggal seorang. Tuan-tuan, jangan kita duk terumbang-ambing seperti daun lalang. Tuan-tuan, orang kawan kita pegang begini, kita pun ikut dia. Kawan kita lawan ulama', kita pun lawan juga. Tak tahu pasal apa kita lawan ulama'. Tuan-tuan, tanya sebab apa ni? Hantar duk cerita tentang Tok Guru ni, benda tak elok ni. Tahu orang cakap macam tu. Tuan-tuan, duk ikut orang. Kan kita ada pendirian sendiri. Tuan-tuan, itu kata Imam Ghazali. Setelah itu dan akhlaknya dengan manusia, serta ia bergaul dengan lemah lembut, maka orang itu ialah orang sufi. Istiqamah bermakna bahawa ia mengorbankan segala kehendak nafsunya untuk mendapatkan keindahan peribadinya. Tuan-tuan, dikorbankan apa juga. Ni ayah kita sebut ni, takkan kita tak nak pakai, tapi salah. Tuan-tuan, ayah dia sebut. Ini saya dah unfriendkan seorang sahabat saya. Tuan-tuan, unfriendkan dalam Facebook saya. Dia, tuan-tuan, cakap macam ni, cakap macam tu, cakap macam ni, cakap macam tu, cakap banyak benda ni. Saya pun jawab, selama ni anda tak sebut macam ni. Kenapa sekarang sebut macam ni? Oh, sebab ni. Unfriend lah, senang. Payah sangat, tuan-tuan. Orang tak pegang pendirian. Tuan-tuan, tak pegang pendirian, tuan-tuan. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah wa rasul. Apa dia, tuan-tuan? Allah kata, kamu tidak akan dapati, sehingga akhir ayat, kamu tidak akan dapati orang-orang beriman dengan Allah dan hari kiamat itu, tuan-tuan, yang mencurahkan kasih sayang kepada sesiapa yang menentang Allah dan Rasul. Adalah ayat itu panjang lagi, tuan-tuan. Kita pegang pendirian, tuan-tuan. Bukan sebab dia ayah kita sokong dia, tak. Bukan sebab dia adik-beradik kita sokong dia, tak, tuan-tuan. Sebab pendirian kita. Istiqamah bermakna, manakala baik kelakuan dengan manusia pula, ialah bahawa engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendakmu, bahkan sebaliknya engkau paksakan dirimu
untuk melayani kehendak mereka selama tidak ada di sana perkara yang menyalahi syarak. Layanlah tuan-tuan benda yang baik, benda yang tidak bercanggah dengan hukum syarak, layanlah. Ni kalau orang tu maki ulama, kita pun maki ulama juga. Orang tu sebut benda yang tak betul tentang ulama, kita pun ikut juga tuan-tuan, menyalahi hukum syarak. Tuan-tuan melakukan dosa-dosa besar kerana apa? Kerana menghina manusia tuan-tuan, manusia yang mulia. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat sedikit pengajaran, walaupun nampak tinggi suaranya tuan-tuan, tinggi suara orang tak pejam mata tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak pengajaran tuan-tuan daripada kuliah ini dan menjadikan kita manusia yang berpegang teguh dengan prinsip Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.